Baik, tadi kita telah bercakap tentang kemajuan ekonomi negara kita yang berkembang sehingga 3.1% pada tahun lalu. Namun, apa pula nasib mereka yang mungkin kurang bernasib baik ketika kita mungkin sibuk membina bangunan pencakar langit serta mengejar kemodenan, namun masih ada lagi golongan yang hanya berdindingkan kaki lima bangunan dan tidur beralaskan kepingan kotak. Itu adalah nasib kira-kira 50 gelandangan yang berada di 14 lokasi tumpuan di sekitar Bandar Raya Ipoh, yang mana antaranya di Jalan Datuk Onn Jaafar Medan Selera dan juga Datuk Tahwil Azhar dan juga persekitaran bangunan Pusat Transformasi Bandar UTC Perak. Dan baru-baru ini juga rakan setugas saya Amirul Rabani ada melakukan tinjauan di sekitar Bandar Ipoh bagi melihat nasib gelandangan di sana. Saya ingin terus saja bersama dengan beliau yang kini berada di Ipoh sendiri. Amirul, adakah isu gelandangan ini telah berlaku sejak sekian lama lagi di sekitar Bandar Ipoh itu sendiri, Amirul? Ya, betul Farid. Isu gelandangan ini sebenarnya sudah sekian lama berlaku. Saya boleh katakan sejak saya pada kecil lagi pun, gelandangan ini memang ada sentiasa di sini. Dan kalau boleh dapat lihatkan di belakang ini adalah pemandangan biasa. Pemandangan biasa yang sering dilihat oleh warga Ipoh, dan mungkin kalau Faris ataupun rakan-rakan di Kuala Lumpur pun datang ke Ipoh, inilah Jalan Datuk Onn Jaafar inilah pemandangan yang biasa kita akan lihat, terutama pada waktu tengah hari, pada waktu petang dan pada waktu malam, di mana kira-kira di kawasan ini kira-kira 10 orang gelandangan akan berada di sini, berkumpul di sini, tidak kurang juga yang tidur dan untuk berehat di sini, Faris. Amirul juga sebelumnya ada membuat satu laporan dan sempat juga menemu bual dengan beberapa di antara mereka yang tiada tempat tinggal dan sebagainya. Mungkin boleh Amirul kongsikan kepada kami apa agaknya luahan hati mereka? Kerana apa yang dilalui oleh mereka ini bukan sesuatu yang dipinta, Amirul. Ya, betul Faris. Saya boleh kongsikan kata-kata pujangga. Mendung di awan nampak di langit, tapi mendung di hati siapa yang tahu. Jadi dekat kawasan ini saya boleh kongsikan pelbagai kisah suka dan duka mereka lalui sepanjang bertahun, ada yang berbulan-bulan tertidur di sini di kawasan Jalan Datuk Onn Jaafar ini. Ada antara mereka rata-ratanya berkata tidak mampu untuk menyewa rumah, tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri kerana kos yang agak tinggi. Ada antara mereka ini bekas-bekas pekerja buruh, ada juga pekerja-pekerja yang terkesan akibat PKP dan sebagainya. Tidak kurang juga ada yang hanya bekerja sebagai pembantu kedai. Jadi mungkin itu antara sebab-sebab mereka yang tidak mampu untuk dapat memiliki rumah-rumah yang selesa dan sebagainya. Dan saya juga sempat juga menemu bual ada beberapa orang gelandangan di sini bertanya bagaimana kalau untuk membersihkan diri. Sebab sini kita tahu tak ada bilik air dan sebagainya. Mereka berkatakan terpaksa untuk menggunakan tandas-tandas awam, menumpang di surau-surau, bilik air di surau masjid dan sebagainya. Dan tidak kurang juga ada yang menjadikan jambatan di bawah berhampiran di sini, jambatan-jambatan, menjadikan Sungai Cinta berhampiran di sini, kira-kira 2 kilometer daripada sini, sebagai tempat untuk mereka membersihkan diri. Itulah antara kisah sedih yang saya boleh kongsikan, Faris. Dan pastinya mereka ini datang daripada pelbagai latar belakang. Mungkin ada juga kisah yang berbeza, Amirul. Mungkin Amirul boleh kongsikan sedikit apa agaknya antara kisah yang mungkin paling menyayat hati sendiri bagi Amirul. Betul, Faris. Baru-baru ini saya ada menemu bual salah seorang gelandangan di sini yang berasal daripada Johor, berumur 42 tahun. Beliau mahu dikenali sebagai Din di sini. Jadi ceritanya, beliau sudah berkahwin sekitar tahun 2007 bersama dengan pasangannya, itu seorang warga Ipoh di sini, dan menetap tinggal bersama 4 orang anaknya. Yang paling bongsu berusia 2 tahun, yang paling sulung tingkatan 1 ketika ini. Beliau bekerja sebagai seorang buruh binaan akibat pandemik COVID-19, PKP dan sebagainya. Kemudian syarikatnya gulung tikar dan sebagainya. Dia terpaksa berhenti, tidak ada mata pencarian, dan lebih malang lagi dia dihalau keluar oleh pemilik sewa rumah, yang mana menyebabkan dia terpaksa bergelandangan di sini. Apa yang lebih menyayat hati ialah, Faris, dia terpaksa berpisah. Hidup berpisah saya kira lebih pada 6 bulan berpisah dengan 6 dan juga berpisah dengan isteri dan juga 4 orang anaknya, yang mana dia bergelandangan di sini sementara anak dan juga isteri terpaksa ditempatkan di rumah keluarga mertua. Ya, sebagai seorang ayah, walaupun saya belum berkahwin, tapi saya faham sebagai seorang ayah, ayah siapa yang sanggup untuk berpisah dengan anaknya. Bak kata Amirul tadi, pemandangan yang ramai gelandangan di belakang itu sejak kecil lagi Amirul dah nampak. Mungkin Amirul juga boleh kongsikan ramai tak di antara mereka yang mungkin mula jadi gelandangan ini akibat daripada kesan pandemik COVID-19?
Ya betul Farid. Seperti yang saya ceritakan tadi, Din Kegelandangan, Din salah seorang yang merupakan antarabangsa akibat pandemik COVID-19 ini. Sebelum ni beliau ada bergaji, ada macam pencarian, juga mempunyai sebuah rumah sewa yang selesa di sini. Tetapi akibat COVID-19 yang menghalang beliau untuk bekerja, tidak dapat meneruskan kerja-kerja kontrak dan sebagainya, akhirnya beliau berputus asa, akhirnya tidak dapat bekerja. Dan kita boleh katakan COVID-19 ni, dia sendiri mengakui COVID-19 antara salah satu punca menyebabkan dia bergelandangan itu. Bagaimana pula dengan nasib mereka ini agaknya? Bagaimana dengan nasib kebajikan mereka, Amirul? Adakah ada persatuan ataupun NGO yang dilihat setiap hari bantu bagi makanan kepada mereka ataupun apa jenis bentuk bantuan yang mungkin mereka perlukan ketika ini, Amirul? Ya, betul Farid. Saya rasa warga di Ipoh juga antara warga yang terbaiklah juga, kerana gelandangan di sini mengakui bahawa masyarakat di sekitar tidak memandang buruk kepada mereka. Sebaliknya, ramai yang menghulurkan bantuan, termasuk NGO, individu perorangan, agensi kerajaan, pertubuhan pelajar dan sebagainya, juga menghantar sebarang pelbagai bantuan kepada mereka. Antaranya seperti saya katakan tadi, ada yang menghantarkan makanan seperti bentuk sarapan pagi, makan tengah hari dan juga pada waktu malam. Ada juga antara mereka yang menghantarkan bantuan berupa pakaian, t-shirt dan sebagainya untuk gelandangan ini pakailah pakaian yang lebih cantik dan lebih bersih sebelum ini. Dan juga saya boleh kongsikan juga ada antara NGO yang sering membantu menjalankan kerja-kerja amalnya, antaranya adalah Dapur Jalanan Ipoh, Persatuan Kebajikan Sahasi Warga Perak, Lions of River Perak State. Dan tidak kurang juga ada agensi-agensi kerajaan negeri, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan negeri, JLC, turut membantu memberi bantuan yang sama. Antaranya Perdana Menteri Besar Perak, MBD baru-baru ini bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina ada menghulurkan bantuan berbentuk pack makanan dan sebagainya. Dan saya rasa ini kiranya sedikit sebanyak melegakan ataupun orang kata boleh meletakkan senyuman kepada warga gelandangan ini. Amirul, mereka ini pastinya terdedah dengan wabak COVID-19 kerana mereka berada di luar. Tak tahu mereka jumpa dengan siapa mereka berselisih dan sebagainya. Ada tak mungkin pihak yang mungkin menguruskan mereka untuk mengambil vaksin ataupun bagaimana dengan status vaksinasi mereka, Amirul? Baik, baru-baru ini pun sebelum ini juga beberapa siri PKP yang berlaku, kerajaan negeri di bawah pejabat Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Negeri Perak ada melakukan usaha untuk menempatkan mereka di pusat penempatan sementara gelandangan di beberapa PPG di Ipoh ini, antaranya di arena badminton, di Taiping dan juga di bangunan Persatuan Bulan Sabit Merah PDSM. Selain menempatkan mereka itu, ada juga diberikan orang kata vaksinasi kepada mereka sehingga lengkap 2 dos kepada mereka. Dan tidak kurang juga menjaga kebajikan supaya mereka ini lebih terhindar daripada wabak COVID-19. Sorry. Mungkin ada juga ke mereka dapat face mask dan sebagainya kerana ialah takkan mereka duduk gelandangan di kaki lima tapi tak pakai mask. Itu mungkin jadi kerisauan kepada kita juga. Adakah mereka pakai mask, Amirul? Ya betul Farid, ada. Seperti saya katakan tadi, NGO, agensi kerajaan negeri juga turut membantu menyerahkan bantuan-bantuan berupa set kebersihan, barang-barang kebersihan seperti face mask, cair pembasmi kuman, hand sanitizer dan sebagainya, supaya mereka lebih terhindar daripada penularan COVID-19. Amirul juga sebelum ni ada interview dengan pihak berkuasa dan menyelesaikan masalah di negeri itu. Tapi apa agaknya inisiatif yang sedang digiatkan oleh mereka ketika ini? Baik, Farid. Seperti yang saya laporkan sebelum ini, di mana Exco Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, Kebajikan dan Masyarakat Datuk Dr. Wan Rashid Tawanuddin ada berkata bahawa kerajaan negeri sentiasa bekerjasama dengan entiti persekutuan untuk menggerakkan pelbagai usaha supaya golongan gelandangan ini sentiasa dapat diselamatkan dan dijaga dengan lebih baik. Dia berkata bagi tempoh 5 tahun, hampir 1,000 orang gelandangan telah berjaya diselamatkan menerusi beberapa operasi, menerusi beberapa inisiatif dan sebagainya. Dan yang terkini saya cuba bertanyakan kepada beliau, apa inisiatif terkini bagi kerajaan negeri untuk menyelamatkan golongan gelandangan ini. Beliau memberitahu bahawa ketika ini kerajaan negeri sedang mengendapasti di manakah lokasi sesuai untuk diwujudkan sebuah penempatan sementara ataupun boleh katakan PPJ tetaplah berbanding sebelum ini PPJ sementara. Jadi ketika ini kerajaan negeri sedang mengendapati lokasi sesuai untuk diadakan pusat penempatan gelandangan yang tetap
supaya mereka ini dapat lebih terbela, nasib mereka ini lebih terbela, dan di samping kita dapat mengurangkan mereka ini daripada risiko sensitif obat COVID-19. Farid. Dan di belakang Amirul tu dilihat mereka ada sedang memegang food pack. Adakah itu dilihat ada NGO yang bagi makanan kepada mereka ketika ini? Ya betul Farid. Ketika ini kalau saya boleh katakan selain itu ada juga individu perorangan yang sedang memberikan makanan kepada mereka. Kalau saya boleh kongsikan, mereka ada yang memberi pack roti, air dan sebagainya. Dan mereka sih sangat gembira lah. Dan ya, seperti saya katakan tadi, ini adalah pandangan biasa pada setiap petang dan sebagainya. Amirul, terakhir sekali, ini merupakan satu siri laporan yang disediakan oleh Amirul tempoh hari, dan selain masalah gelandangan ini, apa agaknya hubung kait yang mungkin Amirul lihat sendiri yang dialami oleh mereka? Adakah disebabkan masalah sukar mendapat pekerjaan ataupun kos hidup yang tinggi menjadi sebab mereka mengharungi isu ini, Amirul? Ya betul Farid. Seperti yang Farid katakan tadi, itulah antara sebab ataupun antara puncanya mengapa mereka bergelandangan di sini. Faktor susah mencari pekerjaan, faktor kekurangan pendapatan menjadi salah satu sebab mereka bergelandangan di sini. Selain itu juga saya juga mendapati hasil temu bual saya bersama dengan pengarah Zon Utara 1 Yayasan Kebajikan Negara Abdul Samad Abdul Hamid, telah memberitahu ada juga kes-kes gelandangan yang mana mereka ini ditipu peluang pekerjaan. Datang daripada Pulau Pinang, daripada Sabah, Sarawak, datang di Ipoh, katanya ada tawaran kerja. Bila sampai di Ipoh, tidak ada pula wujud tawaran kerja berkenaan. Lalu mereka kehabisan wang dan sebagainya, maka memilih untuk bergelandangan di sini. Selain itu juga ada juga mereka terlibat dengan kes-kes keganasan rumah tangga, masalah keluarga dan sebagainya. Dan tidak dinafikan juga hasil temubual saya bersama dengan agensi pihak berkuasa, mereka memberitahu ada juga setengah mereka ini bergelandangannya atas sebab dasar mereka memang nak bergelandangan. Kita boleh katakan mungkin ada segelintir mereka ini yang lebih selesa untuk hidup bergelandangan. Sebabkan itu jugalah pihak-pihak berwajib, sepertinya agensi kerajaan negeri dan sebagainya, sentiasa menggabling tenaga untuk mengadakan program-program kaunseling supaya mereka ini dapat mengubah hidup mereka dengan lebih baik. Terima kasih Amirul Rabbani, Wakil Astro Auni Perak, yang menceritakan kisah di Ipoh. Di sebalik kita seiring dengan kita berkembang kepada kadar pertumbuhan ekonomi, namun ada juga nasib mereka yang di Ipoh sendiri, nasib gelandangan apa nasib mereka, itu yang dikongsikan oleh Amirul dalam cerita petang ini. Saya kira itu sahaja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.